Anak Zahid Hamidi, suami, didenda RM800 kerana ingkar PKP. Hukuman itu diputuskan selepas kedua-duanya mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Anak kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Nurul Hidayah, dikenakan hukuman denda sebanyak RM800 selepas didapati bersalah melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 20 April lalu. Suaminya Saiful Nizam Muhammad Yusof turut dikenakan denda sama atas kesalahan itu. Keputusan itu dibuat Magistrate Shah Vira Abdul Halim selepas Nurul Hidayah dan Saiful Nizam mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan serentak oleh jurubahasa mahkamah. Pasangan itu didakwa melanggar peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Menurut kertas pertuduhan yang dibaca, Nurul Hidayah dan suami didakwa melakukan kesalahan itu pada jam 9 pagi April 20 apabila bergerak dari Kajang menuju ke Jabatan Alam Sekitar Putrajaya yang merupakan tempat dalam kawasan tempatan jangkitan di bawah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Oleh itu, mereka dituduh melakukan kesalahan di bawah Peraturan 3 dalam kurungan 1, Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 dan boleh dihukum di bawah Peraturan 11 peraturan yang sama. Ketika prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Nur Hashikin Mukhtar memohon agar kedua-dua tertuduh dikenakan denda maksimum RM1,000. Peguam mereka, Ahmad Zaidi Zainal pula berhujah bahawa pertemuan itu dibuat atas jemputan Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Ahmad Masrizal Muhammad. Bagaimanapun, tiada sebarang kenyataan direkodkan oleh kedua-dua tertuduh. Nurul Hidayah ketika diserbu wartawan selepas prosiding hanya mengucapkan terima kasih dan melambai kepada wartawan. Pada 20 April lalu, beliau memuat naik gambar pertemuan mereka dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Muhammad dan Timbalan Menteri Alam Sekitar Masrizal Muhammad di Instagram yang mengundang kritikan kerana didakwa melanggar PKP. Polis kemudian memaklumkan pihaknya telah membuka kertas siasatan terhadap Nurul Hidayah dan Saiful Nizam dan mereka disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan atas perbuatan cuai yang mungkin merebakkan jangkitan apa-apa penyakit yang mengancam nyawa dan Peraturan 3 dalam kurungan 1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 kerana melakukan pergerakan tanpa kebenaran. Dalam pada itu, jika tak beli keperluan COVID-19, itu pengkhianatan, kata Najib. Najib turut memuat naik pautan berkaitan artikel Dr. Mahathir yang membenarkan perolehan secara rundingan terus. Najib Razak menyifatkan Ketua Pemuda PKR Akmal Nasir mengambil kesempatan menghasut rakyat berhubung siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke atas Kementerian Kesihatan KKM. Bekas Perdana Menteri itu berkata, SPRM hanya menjalankan siasatan bagi memastikan proses perolehan kecemasan pembelian bekalan-bekalan penting untuk melawan COVID-19 dipatuhi. Pakatan Harapan PH mengambil kesempatan untuk menghasut rakyat. Mereka dakwa KKM memberi kontrak rundingan terus adalah khianat kepada rakyat. Sebenarnya apa yang disiasat SPRM sekarang ialah proses pembelian bekalan-bekalan penting untuk melawan COVID-19. SPRM kata mereka nak pastikan proses perolehan kecemasan telah dipatuhi. Bukan kerana wujudnya pembelian rundingan terus. Pembelian melalui rundingan terus, masa kecemasan memang dibenarkan. Kau lupa apa yang PM ketujuh korang pernah jelaskan, tulis Najib dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Najib turut memuat naik pautan berkaitan artikel bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang membenarkan perolehan secara rundingan terus dalam keadaan tertentu yang dilapor media.
Terdahulu, Akmal yang juga anggota Parlimen Johor Bahru menyifatkan jika dakwaan sebuah syarikat mendapat kontrak bernilai RM30 juta secara tidak layak berkaitan pembelian prosedur pemerholian kecemasan untuk menangani COVID-19 benar, maka satu pengkhianatan telah dilakukan terhadap rakyat. Beliau berkata ini kerana ia berlaku di saat negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Kita menuntut agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dapat menjalankan siasatan dengan telus dan penuh integriti serta tidak melindungi mana-mana individu dan mereka yang berkepentingan. Sekiranya dakwaan ini benar, ini merupakan satu pengkhianatan yang amat besar terhadap rakyat Malaysia dalam keadaan negara berdepan dengan wabak bencana COVID-19, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Hari ini, SPRM mengesahkan sedang menyiasat beberapa kontrak rundingan terus yang dianugerahkan oleh KKM. Sumber yang dihubungi Malaysia kini berkata, fokus siasatan ialah terhadap proses melantik kontraktor untuk setiap pembelian di bawah prosedur pemerolehan kecemasan kerajaan. Sumber itu bagaimanapun enggan mendedahkan secara khusus syarikat-syarikat yang sedang diteliti SPRM kecuali mengesahkan ada beberapa yang sudah dipanggil bagi membantu siasatan mereka. Najib berkata proses pembelian melalui rundingan terus untuk pelbagai keadaan tertentu adalah dibenarkan di bawah undang-undang dan juga diamalkan oleh Pakatan Harapan. Pembelian secara rundingan terus KKM yang sedang disiasat SPRM melibatkan bekalan kit ujian, alat untuk membuat ujian COVID-19, topeng muka, ubat, PPE dan sebagainya. Jika KKM tak beli dan tak bekalkan barang-barangan tersebut kepada barisan frontliners pada masa yang mereka paling memerlukannya, barulah PH boleh tuduh KKM khianat kepada rakyat. Takkan nak tunggu berbulan-bulan bagi pembelian kecemasan melalui proses tender sebelum bekalan itu sampai dan boleh diagihkan kepada frontliner yang menjaga pesakit COVID-19 dan membuat saringan. Soal Najib, dalam perkongsian berita terakhir, demi lindungi 1.8 juta penduduk, Pulau Pinang sedia disaman, kata Chow. Azmin mesti menunjukkan bukti bahawa kerajaan negeri mengingkari PKPB sebelum mengambil tindakan undang-undang, kata Ketua Menteri Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow berkata, kerajaan negeri bersedia berdepan dengan tindakan undang-undang daripada Kerajaan Persekutuan susulan mengingkari pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. PKPB diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 1 Mei lalu sebagai langkah sementara untuk membuka sektor perniagaan bagi membantu pemulihan ekonomi negara. Pulau Pinang dan saya sebagai Ketua Menteri bersedia menghadapi tindakan undang-undang untuk melindungi 1.8 juta penduduk Pulau Pinang. Menteri Kanan Muhammad Azmin Ali mesti menunjukkan bukti bahawa Pulau Pinang mengingkari PKPB sebelum mengambil tindakan undang-undang tersebut, kata Chow pada sidang media disiarkan secara langsung di laman sosial Facebook hari ini. Azmin mesti memperbetulkan fakta-fakta mengenai apa yang berlaku semasa mesyuarat Majlis Keselamatan Negara di Putrajaya yang dipengerusikan oleh Muhyiddin pada 28 April berhubung keputusan untuk membuka ekonomi dan pelaksanaan PKPB yang dipersetujui oleh mereka yang menghadiri mesyuarat itu, kata Chow. Menurutnya, sebaik pengumuman pembukaan semua sektor ekonomi oleh Perdana Menteri pada Jumaat lalu, beliau mengarahkan Pengarah Jawatan Kuasa Khas Keselamatan Negeri JKKN untuk segera mengadakan mesyuarat tergempar pada keesokan harinya berhubung perkara itu. Namun begitu, pihak kami dimaklumkan bahawa SOP masih belum siap dan mesyuarat dibawa semula pada keesokan harinya pula, namun hanya menerima sebahagian sahaja SOP yang mana kami memerlukan sedikit masa untuk melaksanakan PKPB. Sehubungan itu, wujudnya strategi pemulihan berperingkat Pulau Pinang yang akan dilaksanakan pada 13 Mei ini selaras dengan susulan pelaksanaan PKPB, katanya. Chow berkata, Pulau Pinang tidak pernah membantah inisiatif untuk membuka sektor ekonomi di bawah PKPB, namun memerlukan sedikit masa sebelum melaksanakannya, memandangkan kerajaan negeri perlu meneliti, menyiap dan memperkemaskan prosedur operasi standard SOP.
Dari fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan PKP lagi, Pulau Pinang memberi kerjasama sepenuhnya kepada Kerajaan Persekutuan dalam usaha melawan wabak COVID-19, katanya. Menurutnya, Pulau Pinang adalah negeri kedua terkecil daripada segi saiz geografi dan mempunyai berkepadatan penduduk tinggi, maka pendekatan strategi pemulihan secara berperingkat diperlukan dan bukannya melaksanakan secara tiba-tiba. Langkah ini adalah bagi melindungi nyawa rakyat tanpa menjejaskan kelangsungan ekonomi mereka, katanya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana menonton video ini hingga ke penghujungnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.